Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good evening. Selamat petang. Jadi kami daripada kumpulan Among Us pada hari ini untuk subjek SKPX 2083 Psikologi Perkembangan akan membentangkan berkenaan dengan poster saintifik berkumpulan kami yang berfokuskan kepada demensia dalam kalangan warga emas di Malaysia. Jadi untuk kumpulan kami terdiri daripada 4 orang. Pertama saya sendiri, Muhammad Nazrin Muhammad Zaid. Seterusnya Muhammad Nur Azizi Shah Mansuri, Nur Humayr Rosli dan ahli kumpulan kami yang terakhir iaitu Nurul Hidayah binti Draman. Jadi untuk meneruskan kepada pengenalan berkenaan topik kami pada hari ini, saya persilakan Nurul Hidayah untuk meneruskan pembentangan kami pada hari ini. Persilakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya akan terangkan berkenaan dengan pengenalan. Okay, pengenalan demensia. Demensia telah menjadi penyakit yang semakin meningkat di seluruh negara dan telah menjejaskan penduduk yang berusia, terutamanya negara yang berpendapatan rendah dan sederhana. Dan menurut WHO, hampir 50 juta orang mengalami demensia dengan purata, 60% daripadanya dari negara yang berpendapatan rendah dan sederhana di seluruh negara. WHO juga melaporkan kira-kira 10 juta kes baharu setiap tahun. So, apakah yang dimaksudkan dengan demensia? Demensia merupakan daripada perkataan Latin iaitu demens yang membawa maksud kemerosotan dalam fungsi kognitif akibat daripada kecederaan atau penyakit dalam otak yang melebihi dari apa yang dijangka dalam proses penuaan biasa. Pesakit akan mengalami kekaburan tentang masa, tempat dan orang. Hal ini disebabkan daripada kemerosotan pada kawasan yang mempunyai kesan ingatan, perhatian, bahasa dan dalam proses menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, demensia bukan sebahagian penyakit tua yang biasa, namun penyakit ini merupakan sejenis penyakit yang akan menjejaskan otak yang membawa kepada kehilangan ingatan secara berperingkat, penurunan intelek dan perubahan personaliti. Menurut Organisasi Penyakit Antarabangsa Alzheimer, di mana Malaysia adalah antara negara yang mengalami peningkatan pesakit demensia iaitu 123,000 orang pada tahun 2015 dan dijangka akan meningkat kepada 261,000 menjelang pada tahun 2030 dan 59,000 pada tahun 2050. Demensia boleh terjadi kepada sesiapa sahaja dan memberi risiko dengan meningkatnya usia. Kebiasaan yang akan mengalami demensia dah berusia melebihi 60 tahun. Kini 1 daripada 10 orang akan mengalami penyakit demensia. Oleh sebab itu penting untuk kita mengetahui pengetahuan asal berkenaan penyakit ini dalam membentuk dan melestarikan kehidupan masyarakat. Seterusnya saya serahkan kepada Azizi. Okey, terima kasih kepada kawan saya. Sekarang ni saya akan terangkan berkenaan fakta berkenaan dengan penyakit demensia ni. Secara umumnya demensia ni ada 2, terbahagi kepada banyak sebenarnya. Tapi yang paling common sekali demensia ni ada 2 lah yang disebabkan oleh penyakit Alzheimer, yang mana dia adalah satu penyakit yang berterusan dan menyebabkan kemerosotan yang menjejaskan otak. Kat situ kita boleh tengok bahawa sel-sel saraf otak tu akan dimusnahkan dan bahan dalam otak tu akan mengecut. Bila berlaku pengecutan ni maknanya fungsi otak tu akan merosot lah yang akan menyebabkan jadi demensia tu. Punca-punca penyakit Alzheimer basically kita tak dapat faham lagi secara sepenuhnya, tapi melalui kajian menunjukkan bahawa mereka yang lebih daripada umur 60 tahun biasanya akan dapat Alzheimer ni lah, yang mana Alzheimer ni akan menyumbang kepada demensia. Kalau orang tu ada Alzheimer, maknanya dia akan boleh kena demensia lah. Yang kedua, demensia subjenis yang kedua adalah demensia vaskular. Vaskular ni adalah perkara yang berkaitan dengan salur darah. Ia disebabkan oleh angin ahmar kecil ataupun ada infarction, ada blockage kat dalam otak tu disebabkan oleh masalah ni akan menyebabkan pengaliran darah ke otak tu dia tak sampai secara sepenuhnya lah. Dia tak sama dengan Alzheimer sebab demensia vaskular ni sebenarnya kita boleh cegah. Dos yang ada masalah vaskular macam darah tinggi, kencing manis, ada probability ataupun ada faktor risiko untuk dapat demensia ni lah.
macam saya cakap tadi, darah tinggi kalau tak dikawal ataupun kolesterol tinggi dalam darah boleh menyebabkan infarction pada salur darah kat dalam otak tu. Kencing manis pun boleh mengakibatkan penyumbatan ataupun infarction yang ada berlaku dekat salur darah otak tu. Lepas tu kalau sebelum ni ada sejarah, ada past condition, medical history, kena stroke ke, ada kegemukan dan merokok. Ini semua adalah faktor-faktor risiko yang boleh membawa kepada dementia vascular. So secara statistiknya dilaporkan bahawa kira-kira 60 hingga 70% penyakit dementia ni sebenarnya disebabkan oleh warga emas yang mempunyai penyakit Alzheimer. So maknanya faktor penyumbang terbesar sekali kepada berlakunya dementia ni, prevalence dementia ni adalah mereka yang mempunyai penyakit Alzheimer lah. Dan telah dilaporkan oleh WHO, terdapat keseluruhan penyakit dementia di dunia pada tahun 2030 yang dianggarkan adalah mencecah seramai 82 juta orang. Kalau berdasarkan daripada laporan tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan, yang ni kajian telah dilakukan oleh Kerajaan Malaysia KKM, kadar kelaziman ataupun prevalence dementia dekat Malaysia adalah 8.5% di kalangan warga emas. Maknanya kalau dalam 100 orang warga emas yang umur 60 tahun ke atas, 8.5 daripada mereka ada probability ataupun ada kemungkinan untuk mendapat dementia ni. Lepas tu kadar kelaziman ataupun prevalence tu adalah lebih tinggi di kawasan luar bandar, khususnya pada wanita dan juga mereka yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang formal. Maknanya bila tak menjaga kesihatan boleh mengakibatkan mungkin dia tak jaga kesihatan dia, ada penyakit-penyakit tertentu yang tak dikawal boleh menyebabkan jadi dementia ni. Okay, seterusnya saya serahkan kepada Nazrin. Terima kasih Azizi. Okey, jadi untuk bahagian saya akan menerangkan tentang tanda-tanda ataupun gejala bagi penyakit demensia inilah. Okey, sebenarnya untuk bahagian gejala ataupun tanda-tanda berlakunya penyakit demensia ini adalah berbeza bagi setiap pesakit. Namun untuk poster kami gariskan kepada 10 tanda-tanda penyakit demensia. Okey, yang pertama ialah sifat pelupa terhadap maklumat yang baru diterima. Okey, pesakit demensia mungkin akan kerap lupa terutama sekali maklumat baru. Contohnya, sesuatu yang baru saja kita bagi tahu mereka. Okey, contoh, apabila kita baru bagi tahu mereka, mereka akan bertanyakan kembali soalan yang sama berulang kali kerana mereka lupa bahawa kita telah pun memberikan jawapan kepada mereka sebentar tadi. Jadi itu adalah gejala yang pertama. Okey, yang kedua adalah keliru tentang masa dan juga tempat. Okey, pesakit demensia mungkin lupa di mana mereka berada dan bagaimana mereka boleh berada di situ, mendapatinya sukar untuk ke tempat yang biasa seperti mereka pergi ke pasar. Okey, selain itu pesakit demensia ini juga mungkin keliru tentang waktu dan perbezaan antara pagi, petang dan juga malam. Okey, petanda ketiga, kurang atau lemah dalam pertimbangan. Pesakit demensia mungkin menunjukkan pertimbangan yang lemah, seumpamanya membeli makanan lebih daripada yang mereka perlukan, memberi sejumlah wang yang banyak kepada orang yang tidak kenali dan juga membahayakan keselamatan diri mereka seperti berjemput orang yang tidak dikenali datang ke rumah. Okey, seterusnya petanda keempat, iaitu kesukaran melakukan kerja yang biasa dilakukan. Pesakit demensia mungkin mengalami kesukaran mengendalikan wang, memasak atau menguruskan tugas-tugas rutin. Contohnya, mereka mungkin keliru akan cara-cara untuk mencuci pakaian. Gejala kelima iaitu kesukaran berkomunikasi dan memahami maklumat. Pesakit demensia mungkin mengalami masalah dalam perbualan. Mungkin sukar untuk mereka mencari perkataan yang tepat bagi objek harian seperti sikat dan menggantikannya dengan perkataan atau frasa yang ganjil seperti benda yang anda gunakan di rambut anda. Okey, seterusnya, kesukaran merancang atau menyelesaikan masalah. Pesakit demensia mungkin mengalami masalah membuat rancangan dan mengikutinya. Sebagai contoh, membuat dan menggunakan senarai barang dapur, mengikut resepi atau memastikan pembayaran bil-bil bulanan. Seterusnya, petanda ataupun gejala yang ke-8 adalah tersalah meletak barang. Pesakit demensia mungkin tersalah meletak barang dan tidak berupaya mengingati di mana mereka meletakkannya. Mereka juga mungkin meletakkan barang di tempat yang ganjil seperti meletakkan kunci di dalam peti sejuk. Seterusnya, menarik diri daripada kerja atau aktiviti sosial. Pesakit demensia mungkin menjadi tidak aktif dan biasanya hilang minat dalam aktiviti yang sebelumnya suka dilakukan seperti catur, berjalan pantas ataupun berjumpa dengan kawan-kawan.
Petanda ataupun gejala yang ke-9 adalah perubahan dalam ragam ataupun tingkah laku. Pesakit demensia boleh menunjukkan emosi yang berubah dengan pantas. Contohnya, menjadi mesra dan penyayang beberapa minit selepas melenting marah. Dan petanda ataupun gejala yang terakhir adalah perubahan dalam personaliti. Pesakit demensia boleh berubah personaliti secara mendadak yang berbeza daripada perwatakan biasa mereka dan menjadi curiga, menjauhkan diri dan tidak percayakan keluarga dan juga kawan-kawan mereka. Okey, itu adalah secara asasnya adalah petanda-petanda umum dan gejala bagi penyakit demensia. Untuk bahagian seterusnya, saya persilakan Humaira. Baiklah, terima kasih Nazrin. Saya Humaira, ahli kumpulan yang terakhir dan akan meneruskan pembentangan. Terdapat 8 cara kurangkan risiko penyakit demensia. Yang pertamanya, 1. Bina hubungan positif dengan ahli keluarga dan kawan-kawan. Kerap bergaul dengan ahli keluarga dan kawan-kawan. Lakukan aktiviti sukarela atau sertai kelab untuk mendapatkan ramai kawan-kawan dan menyertai aktiviti kemasyarakatan. Keduanya, rangsang minda dengan membaca, menulis dan sebagainya. Antara aktiviti yang dapat cabar akal fikiran adalah dengan membaca, menulis, main daun teruk, teka silang kata atau permainan papan. Belajar bahasa asing atau bermain alat muzik atau ceburi kemahiran baru. Okey, yang ketiga adalah bergiat secara fizikal. Aktiviti fizikal meningkatkan peredaran darah dan membantu pertumbuhan sel-sel baru otak. Aktifkan diri dengan aktiviti seperti berjalan pantas, tai chi, menari atau berenang. Okey, yang keempat, amalkan diet seimbang. Makan makanan sihat dengan mengambil lebih buah-buahan dan sayur-sayuran. Kurangkan gula dan garam dan pilih makanan rendah lemak seperti ikan dan soya. Yang kelima, jadi sihat dengan jantung yang sihat. Penjagaan jantung yang sihat akan membuatkan otak juga menjadi sihat. Ini menghalang daripada penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kencing manis dan anemia asma yang mana merupakan faktor risiko penyakit demensia. Okey, seterusnya, uruskan keadaan perubatan dengan baik. Dapatkan rawatan dan ambil ubat mengikut jadual untuk menguruskan keadaan perubatan seperti tekanan darah tinggi, kolesterol darah tinggi atau kencing manis. Pastikan tekanan darah tinggi, kolesterol, tahap gula dan indeks jisim badan dalam batas yang boleh diterima. Jalankan pemeriksaan kesihatan secara kerap. Seterusnya, kurangkan dan elakkan tabiat yang memudaratkan kesihatan. Hadkan pengambilan alkohol dan berhenti merokok. Kurangkan paras tekanan dengan tabiat yang sihat. Bersenam dan pastikan mendapat tidur yang cukup. Okey, yang ke-8, ambil langkah keselamatan. Elakkan kecederaan kepala dan jatuh dengan mengambil langkah keselamatan. Kemaskan kediaman rumah agar tidak berserak. Pakai topi keledar apabila berbasikal atau menaiki motosikal dan sentiasa memakai tali pinggang keledar ketika dalam perjalanan dalam kereta. Okey, seterusnya, cara menjaga penyakit demensia. Menjaga seorang yang berpenyakit demensia boleh menjadi satu pengalaman yang mencabar. Penjaga mungkin boleh menghadapi tekanan emosi seperti cepat marah dan mengalami kegelisahan. Antara yang boleh dilakukan oleh penjaga adalah yang pertamanya, ambil tahu tentang perkembangan penyakit ini supaya lebih bersedia untuk menguruskan gejala pesakit itu. Kedua, berhati-hati dengan keperluan sendiri. Jika perlu, mendapatkan bantuan daripada perkhidmatan sokongan yang ada untuk mengurangkan tahap tekanan. Dan akhir sekali, ambil kursus latihan untuk pelajari cara-cara menjaga orang yang anda sayangi yang menghadapi penyakit demensia. Okey, sekian itu sahaja dari kumpulan kami berkenaan demensia dalam kalangan warga emas di Malaysia. Terima kasih.